Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 9 November bersama saya Al-Muhsin Muhammad Noor dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Tajuk utama malam ini. Isu agama dan kaum disensasikan ancam perpaduan. Juga Khatib ulas isu luar bidang dalam khutbah Jumaat cemar institusi masjid. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menzahirkan kebimbangan dengan isu agama dan kaum yang sering disensasikan kebelakangan ini. Titah baginda, negara kini sedang menghadapi perkembangan yang semakin mengancam perpaduan ekoran agama dan kaum dijadikan bahan dalam politik. Dan apabila agama dan kaum dijadikan mata wang yang sah untuk meraih laba politik, retorik atas nama agama yang bernada keterlaluan dan slogan-slogan atas nama kaum yang bersifat provokatif semakin digemakan. Retorik dan slogan demikian laksana bara yang semakin menyalakan puntung, menyalakan unggun jika tidak segera dibendung, akan menyemarakkan api permusuhan yang boleh memusnahkan negara. Titah baginda, isu agama dan kaum yang terus dicetuskan dibimbangi akan menyemai prasangka dan curiga dalam kalangan rakyat. Malaysia titahnya dibina 67 tahun lalu dengan falsafah kenegaraan yang mengutamakan semangat bekerjasama antara rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum, menganuti pelbagai agama, mewarisi pelbagai budaya, menguasai pelbagai bahasa. Titah baginda, negara masih belum mencapai status sempurna kerana masih ada sifat didorong pihak tertentu yang menyebabkan rakyat berpecah belah. Justru baginda bertitah negara memerlukan kebijaksanaan dan hikmah pimpinan yang membolehkan rakyat berasa senang dan selesa, tidak memiliki prasangka serta berasa curiga. Sebaliknya berminda terbuka menghargai kepelbagaian yang dikurniakan. Sultan Nazrin bertitah pada istiadat menghadap sembah taat setia dan penganugerahan darjah kebesaran negeri Perak sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-68 di Istana Iskandariah, Kuala Kangsar hari ini. Kelompongan dalam pengagihan zakat akan diteliti bagi memastikan tidak berlaku ketirisan dalam soal pengagihan kepada asnaf yang memerlukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata pihaknya tidak menafikan terdapat individu yang tidak amanah dalam soal agihan zakat seperti yang berlaku di Terengganu baru-baru ini. Duit zakat ni macam bom atom. Kalau kita salah, tak tahu guna betul, dia akan meletup habis dan akan menghancurkan diri kita. Jadi apa yang berlaku di Terengganu cuma saya tak boleh nak nafikan lah, dalam ramai-ramai itu kan, mungkin ada 1, 2, 3 yang tak amanah kan, yang mereka yang dia tak boleh nak tahan dengan temptation dunia. Sama-sama berusaha untuk pastikan amanah duit zakat ni yang kita pegang ni kita akan agihkan dan simpan dan kawal dengan sebaik-baiknya mengikut tata kelola yang seketat-ketatnya. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai penahanan seorang pengerusi dan timbalan pengerusi sebuah masjid oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Terengganu baru-baru ini, disyaki mengemukakan senarai nama asnaf berstatus miskin yang tidak layak menerima zakat kepada sebuah badan kebajikan swasta. Datuk Dr. Muhammad Naim berkata demikian selepas Majlis Convocation kali ke-17 Kolej Profesional Baitul Mal Kuala Lumpur KPBKL di Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia UPM siang tadi. Seramai 765 graduan yang diraikan dalam majlis convocation tersebut. Jelas Datuk Dr. Muhammad Naim, KPBKL memainkan peranan yang penting dalam merealisasikan apa yang digariskan dalam Pelan Al-Falah, khususnya dalam melahirkan ilmuwan Islam yang kompeten dan holistik sebagai pencetus pembangunan ummah kini dan masa hadapan. Kementerian Dalam Negeri KDN kesal dengan tindakan seorang khatib mengulas mengenai pemberian warga negara kepada lebih 1 juta rakyat Cina dalam khutbah Jumaat di sebuah masjid di Parlimen Padang Serai semalam.
Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pihaknya menerima aduan mengenai kejadian itu sekaligus ia mencemarkan institusi masjid. Beliau berkata polis Diraja Malaysia PDRM sudah menerima laporan membabitkan kejadian itu dan akan terus memantau perkembangan kes berkenaan. Katanya pasukan khas 3R Bukit Aman akan melengkapkan siasatan sekiranya membabitkan aspek tersebut iaitu salah guna institusi masjid untuk semarak perasaan kebencian dan permusuhan berasaskan perkauman. Ini adalah satu yang sangat dikesalkan, mencemarkan sama sekali institusi masjid. Ya. Dan kita akan terus memantau perkembangan ini dan ya, kita sudah pun menerima laporan tentang insiden itu dan kalau ianya berkaitan dengan aspek 3R misalnya menyalahgunakan institusi masjid untuk menyemarakkan perasaan kebencian dan pemusuhan berasaskan perkauman dan sebagainya, itu tentunya pasukan Special Task Force Bukit Aman akan melengkapkan siasatan. Tapi saya Beliau ditemui selepas menyempurnakan program Sua Mesra KDN di Sekolah Kebangsaan Ladang Dublin, Kulim. Jelas beliau perkara tersebut sudah dijelaskan oleh pihaknya sebelum ini, malah pernah disangkal oleh Menteri Dalam Negeri sebelum beliau. Segala tindakan dan keputusan yang akan diambil termasuk pemindahan anggota tentera di Lubnan perlu mengambil kira semua negara yang terbabit dengan pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata pihaknya akan bertindak sekiranya terdapat keperluan yang diputuskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Dan buat masa ini kita yakin bahawa anggota kita berada dalam keadaan yang selamat. Walaupun kita tahu bahawa cabaran yang pertama yang dihadapi oleh Malbat yang ke-12 kerana dalam tempoh ini kita dalam proses transisi untuk buat tukaran anggota kita yang daripada Malbat 11 kepada Malbat 12. Kita akan teruskan proses ini dan dalam masa yang sama kita sentiasa di pihak Mindef berkomunikasi dengan pihak anggota kita supaya secara harian supaya maklumat-maklumat itu dikemaskini dan dimaklum kepada Yang Berhormat Menteri. Dan kalau ada tindakan-tindakan kehadapan itu kita bergantung kepada maklumat-maklumat sedia ada. Tambah Adli buat masa ini menjadi keutamaan pihaknya memastikan semua anggota selamat di kediaman di Lubnan selain turut menghadkan operasi. Menurutnya walaupun hanya berlaku kecederaan kecil, namun aspek keselamatan pada masa akan datang adalah penting dan segala langkah keselamatan diambil bagi memastikan aspek keselamatan anggota sentiasa terpelihara. Beliau ditemui pada program Veteran Desa Madani Peringkat Tanah Merah Sekolah Kebangsaan Becah Laut Tanah Merah. Mengulas lanjut, Adli berkata kesemua anggota Malbat yang cedera kini sedang menerima rawatan dan akan kembali bertugas sebaik sembuh. Beliau turut yakin emosi anggota yang bertugas tidak terjejas kerana mereka sudah dilatih dan sedar tentang cabaran yang harus ditempuhi di kawasan peperangan. 6 anggota Malbat 850 cedera dalam insiden letupan berdekatan Stadium Saidah Lubnan ketika pergerakan anggota Malaysian Battalion 850-12 dari Beirut ke Kem Marakah 1.54 tengah hari waktu Malaysia kemarin. Dalam kejadian itu, 5 anggota membabitkan Malbat 850-12 yang baru tiba ke negara itu mengalami pelbagai cedera ringan termasuk seorang yang mengalami kecederaan di bahagian tangan dan seorang lagi anggota Malbat 850-11. Satu konvensyen peringkat kebangsaan bakal diadakan pada suku pertama tahun hadapan bagi memperhalusi pelaksanaan dasar peluang kedua dalam menyelamatkan syarikat yang bankrupt atau muflis. Ia akan melibatkan Jabatan Insolvensi Malaysia MDI serta pihak berkaitan dan pemegang taruh. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata satu segmen diwujudkan supaya peluang kedua dapat diberikan kepada syarikat-syarikat di Malaysia yang berhadapan dengan masalah kewangan. Pendekatan itu bagi mengatasi cabaran mengendalikan pemiutang. Selain aset-aset syarikat juga perlu dipantau. Negeri-negeri. Saya tak tahu di aspek undang-undang sama ada kita nak melihat kepada pindaan undang-undang untuk membantu ataupun lebih kepada struktur. Tetapi Jabatan Insolvensi dalam AKPK untuk individu, dia adalah agensi untuk bantu kredit individu. Jadi sebelum dia diletakkan pada jalan ke bankruptan, dia ada peluang kedua. Itu di bawah AKPK.
Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis penutup program MyLesen P2 dan penyampaian sumbangan peralatan sukan belia pengerang di Bandar Penawar Kota Tinggi Johor. 18 Oktober lalu, kerajaan merancang memperluaskan dasar peluang kedua kepada syarikat-syarikat yang telah mengalami kebangkrapan. Dasar ini menyasarkan pentadbiran insolvensi yang berkesan melalui pengurusan dan penghasilan harta insolvensi yang cekap dan berkesan, termasuk harta melibatkan syarikat yang digulung. Terdahulu pada pembentangan belanjawan lalu, Perdana Menteri memaklumkan dasar peluang kedua telah memberi manfaat kepada lebih 170,000 rakyat yang diisytiharkan bankrupt untuk membina semula kehidupan dan melangkah ke hadapan, dan dasar tersebut akan diperluaskan kepada syarikat-syarikat yang telah dibankruptkan. Imam surau meninggal dunia ketika sujud. Alhamdulillah bertemu lagi. Pemergian Imam Surau Permatang Pak Elong, Pulau Pinang, Yaakob Ramli semasa mengimamkan solat subuh semalam merupakan satu kehilangan besar buat keluarga dan anak karya kampung itu. Yaakob, 56 tahun, dilaporkan meninggal dunia ketika sujud sajadah di Surau Permatang Pak Elong, Kepala Batas Pulau Pinang. Menurut anaknya, Muhammad Syahril, 33 tahun, bapanya sering menjadi sumber rujukan mereka sekeluarga serta anak karya kampung itu, terutama dalam penganjuran program keagamaan dan guru Al-Quran. Muhammad Syahril berkata, meskipun masih bersedih dengan kehilangan bapanya, namun dia gembira dapat menunaikan hasrat arwah yang mahu dirinya mengimamkan jenazahnya bila dia meninggal dunia. Banyak kali dah pesan saya kalau abah tak dok kau nanti abah nak sembahyang bagi ramai. Betul nak kalau boleh hang saya lah. Jadi imam dah, tapi alhamdulillah saya tunaikan lah kemarin. Dia jadi solat jenazah untuk dia dan orang ramai sangat mai sembahyang solat dia, solat jenazah dia. Muhammad Syahril berkata, bapanya mempunyai sejarah sakit jantung dan kencing manis. Namun pada hari kejadian, bapanya tidak menunjukkan sebarang perubahan mahupun sakit. Sementara itu, menceritakan detik pemergian Allahyarham Yaakob, penduduk M. Bakri Osman berkata, ketika mereka sedang melakukan sujud sajadah, Yaakob dikatakan tiba-tiba terdiam dan tidak bergerak. M. Bakri berkata, arwah Yaakob sudah 15 tahun menjadi imam di surau mereka dan kehilangannya memang mengejutkan. Namun mereka reda kerana dia pergi dalam keadaan baik dan kematiannya dicemburui oleh semua. Dia lepas kasak tu kan. Dia mula-mula tak lalu bunyi sangat kan, dia macam tak lepas. Macam kan dia tak lepas. Dia kan nak tunggu dia kontrol balik. Tiba-tiba dia makin kasak punya tu bunyi macam ada buka hok kan. Buka bunyi. Dia bangun kira-kira pegang dada dia. Tengok dada dia kencang lah. Lepas tu saya bisik kat telinga dia mengucap. Yaakob disahkan meninggal dunia sebelum jenazah dibawa ke Hospital Kepala Batas HKB untuk tindakan lanjut. Jenazahnya selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam di Permatang Bogak selepas solat Jumaat. Sesi pengambilan pelajar program rintis matrikulasi akan bermula tahun depan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata program tersebut memberi laluan khas kepada pelajar tahfiz model Ulul Albab TMUA bagi meneruskan pengajian mereka di peringkat matrikulasi. Kita akan laksanakan program rintis. Ya. Program rintis ini akan bermula pada sesi 20, 25, 26 yang akan melibatkan ambilan pertama lebih kurang 100 orang dulu. Jadi program ini khusus untuk mereka yang sudah pun melalui proses ataupun program temuan ini, dan kita akan jaga mereka di peringkat matrikulasi lah dalam aspek itu. Jadi kita umumkan supaya mereka dapat makluman, ibu bapa boleh mengatur perancangan pendidikan anak mereka, khususnya anak-anak yang terlibat dalam program temuan ini. Okey. Tambahnya, program rintis itu bakal melibatkan tambahan satu mata pelajaran iaitu Hifz Al-Quran, di mana pelajar akan mempelajari ilmu Al-Quran dengan lebih mendalam lagi. Beliau ditemui media selepas merasmikan sambutan sedekat tahfiz model Ulul Albab Temua Kementerian Pendidikan 2024 di Putrajaya siang tadi. Sambutan itu bertujuan meraihkan kejayaan pelaksanaannya sejak 2014 yang telah melahirkan generasi hufaz yang juga cemerlang dalam akademik serta bidang kritikal seperti sains, teknologi, engineering and mathematics
STEM. Keunikan warisan bangsa dan ilmu persenjataan Melayu dari zaman silam perlu dipertahan dan dipelihara terutama dalam kalangan generasi baharu. Fellow Perunding Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM, Datuk Dr. Abdul Muati Elayu Zamri Ahmad berkata maklumat berhubung warisan zaman silam tidak banyak disebarluaskan kepada masyarakat dan usaha memperkasakannya perlu dipergiat. Antara senjata api terawal yang pernah digunakan masyarakat Melayu kuno ialah istinggar, pemuras, terangkul dan sebagainya. Malah penggunaannya sudah dibuktikan menerusi fakta sejarah. Ini adalah merupakan penanda aras. Kalau nenek moyang kita boleh menghasilkan teknologi, ada teknologi senjata begitu, sekarang ni sepatutnya kita kekalkan keupayaan teknologi senjata yang moden lah, yang sezaman dengan sekarang. Bukan kita nak suruh buat balik senjata api begitu, nak guna dalam perang sekarang tak sesuai kan. Tapi maknanya semangat itu yang kita nak kekalkan. Bagi memastikan alat persenjataan Melayu tidak terus terkubur, beliau mencadangkan agar tradisi pemberian senjata Melayu sebagai hadiah dapat dihidupkan semula. Ia sekaligus dapat mengekalkan kemahiran individu yang giat menghasilkan senjata lama dan mewarisi ilmu itu kepada generasi seterusnya. Terdahulu, Muzium Warisan Melayu UPM di bawah Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia UPM menganjurkan seminar ilmu bedil dan senjata api Melayu di Serdang. 8 kertas kerja dibentangkan pakar persenjataan, antaranya evolusi senjata api, strategi ketenteraan dan persenjataan alam Melayu. Bila kita tengok dalam hikayat Melayu juga, kita tengok bukan orang Melayu ni bukan saja pandai, sedik pandainya bukan saja pada keris. Itu adalah tanggapan yang ingin dibawa oleh orang Barat lah kan. Jadi bila kita tengok ada juga kita punya kepandaian yang daripada zaman sebelum Portugis menjajah lagi tentang ilmu bedil ini, itu yang kita tercetusnya idea untuk membuat seminar ni lah. Turut diadakan pameran dan demonstrasi pandai bedil yang mendapat kerjasama Angkatan Tentera Malaysia ATM. Sebagai seorang Muslim, aspek kebersihan, halalan thayyiban dan patuh syariah pasti menjadi pilihan utama ketika bercuti bersama keluarga. Melalui pengiktirafan daripada MFAR, kita tidak perlu risau lagi kerana hotel, spa, pusat rekreasi dan fasiliti lain yang mendapat pengiktirafan ini pastinya diyakini terjamin dalam semua aspek yang kita mahukan. Mencari yang halal itu adalah wajib bagi setiap orang Islam. Kini dengan pengiktirafan Muslim Friendly Tourism and Hospitality Assurance and Recognition atau MFA, segalanya mudah, senang, malah diyakini. Hotel MFA juga menyediakan restoran halal di premis mereka. Beribadah pun tiada masalah dengan kemudahan dan fasiliti yang bersih dan selesa. MFA, kembara penuh yakin. 70% mangsa perang Gaza adalah wanita dan kanak-kanak. Bertemu lagi. 52 negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang diketuai Turki menandatangani surat gesaan kepada Majlis Keselamatan PBB dan Perhimpunan Agung untuk mengambil langkah segera dalam menghentikan penjualan senjata kepada negara haram Israel. Surat gesaan tersebut dikeluarkan bagi menyatakan kerajaan negara haram itu tidak cukup untuk melindungi nyawa orang awam semasa serangan ke atas Gaza meskipun Israel mendakwa mereka tidak menyerang selain kumpulan Hamas. Gesaan tersebut juga dibuat susulan tiada lagi undang-undang antarabangsa yang pernah dibentuk bagi menghentikan kekejaman Zionis. Selain Turki, antara negara yang menandatangani gesaan tersebut adalah Iran, Palestin, Bahrain, Bangladesh, Emirat Arab Bersatu, Malaysia, Brunei, Rusia, Meksiko dan banyak lagi. Malah dua organisasi besar seperti Liga Arab dan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC turut menyokong gesaan tersebut. We cannot stress enough that the staggering civilian toll, predominantly affecting women and children, resulting from ongoing breaches of international humanitarian and human rights law is both unacceptable and intolerable. Immediate action is essential to address this immense human suffering and to prevent further destabilization
that risks an all-out regional conflict. As we all know, the ICJ said that this illegal occupation has to be terminated as quickly as possible. The General Assembly said that means in 12 months. So if we want to end this occupation, then therefore countries should not be giving the tools to extend the life of this illegal occupation. Sementara itu, menurut laporan dari Institut Penyelidikan Keamanan Antarabangsa Stockholm, Israel berada di tempat ke-15 pengimport senjata terbesar dunia antara tahun 2019 dan 2023. Ia menunjukkan peningkatan drastik selepas Israel berada pada kedudukan ke-47 pada tahun 2009 hingga 2013. Laporan tersebut juga menunjukkan bahawa 69% daripada import senjata Israel pada tempoh 2019 hingga 2023 adalah Amerika Syarikat, AS. Pengimportan tersebut termasuk pesawat, peluru berpandu, kenderaan berperisai, peluru berpandu dan kapal. Malah pada 2024, AS membekalkan jet pejuang F-35 dan F-15 tambahan kepada Israel. Selain AS, Jerman turut menyumbang kepada 30% daripada mengimport senjata kepada Israel dan Itali menyumbang sebanyak 0.9% senjata kepada negara haram itu. Sekurang-kurangnya 19 terbunuh dalam serangan Zionis di seluruh Gaza sejak subuh tadi. Ia melibatkan serangan di 3 kawasan iaitu di Bandar Gaza, Khan Yunis dan Beit Lahia. Dalam serangan di kawasan kejiranan Tufa, Gaza City, 2 keluarga seramai 6 orang termasuk kanak-kanak terbunuh. Lebih kejam kesemua mereka syahid ketika sedang tidur. Serangan udara Israel itu menyasarkan sekolah Fahad Al-Subah di kawasan tersebut. Sementara itu, 9 lagi orang awam syahid selepas Israel mengebom kemah mereka di kawasan Al-Mawasi. Kesemua mereka maut semasa sedang berehat di dalam kemah perlindungan. Dilaporkan beberapa pelarian juga turut cedera namun masih belum disahkan angka sebenar. Manakala di Beit Lahia, 4 rakyat Palestin dilaporkan terbunuh dalam 2 serangan berasingan. Dan dengan serangan yang berterusan di kawasan tersebut, orang awam terutama wanita dan kanak-kanak melarikan diri dengan membawa barangan keperluan meskipun sudah tiada tujuan di mana mereka perlu berlindung daripada serangan Zionis. Serangan Zionis sejak 7 Oktober tahun lepas telah meragut lebih 44,000 nyawa rakyat Palestin dan dipercayai angka tersebut semakin meningkat ekoran ramai yang tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Pejabat Pesuruhjaya Tinggi bagi Hak Asasi Manusia OHCHR menyatakan hampir 70% kematian yang disahkan dalam peperangan di Gaza ialah daripada golongan wanita dan kanak-kanak. Pecahan umur dan jantina mangsa yang disahkan oleh PBB menyokong dakwaan Palestin bahawa wanita dan kanak-kanak mewakili sebahagian besar daripada mereka yang terbunuh dalam peperangan itu. Penemuan tersebut jelas menunjukkan pelanggaran sistematik terhadap prinsip asas undang-undang kemanusiaan antarabangsa termasuk perbezaan dan kesepadanan. Mangsa termuda yang kematiannya telah disahkan oleh pemantau PBB ialah seorang bayi lelaki berusia sehari dan yang tertua ialah seorang wanita berusia 97 tahun menurut laporan tersebut. Secara keseluruhan, mereka yang berusia 18 tahun ke bawah mewakili 44% daripada mangsa dengan kanak-kanak berusia 5 hingga 9 tahun menjadi kategori umur terbesar diikuti oleh mereka yang berusia 10 hingga 14 tahun dan kemudian yang berusia setahun sehingga 4 tahun. Ia mencerminkan demografi wilayah tersebut secara umum yang menurut laporan itu adalah bukti kegagalan untuk mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kematian dalam kalangan orang awam. Sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.